Perhati molek benda-benda kita ngaji dah tu tak ada tamadan mana dah. Kalau reti molek tu alhamdulillah murtabak khawasul khawas. Kalau siapa tangga tu sungguh alhamdulillah orang tu siapa tu tapi yang mendakwa yang mengaku kata dia siapa murtabak khawasul khawas, dia terlepas maya, dia tak kena supaya gugurkan taklid yang bahasa ibadat, yang bahasa berani, yang mengaku lagu tu. Maka kita nak terima tak leh dan pula kita nak turut dia tak leh. Tengok. Syahdan ining satu pengajar ataupun satu jaga dah. Bid'ah itu bermula bid'ah itu. Apa makna bid'ah? Yakni perkara yang memperlakukan ataupun mereka-reka perkara ini tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau perkara bid'ah yakni perkara yang timbul selepas daripada Nabi, kemudian perkara yang bahasa agama tapi direka-rekakan oleh orang kemudian daripada Nabi, sama ada daripada as-sahabah, sama ada daripada at-tabi'in, sama ada daripada tabi'it tabi'in. Mana reka-reka ataupun reka-reka selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tu ihdatsu ma dah memperlakukan akan barang yang tidak ada pada mazami dan masa Rasulullah. Tak molek tu makna bid'ah. Bid'ah ni makna perkara yang timbul selepas daripada wafat Nabi. Tengok. Kemudian bid'ah itu dibahagi atas 5 bahagi. Ni ulama bahagi ni. Bid'ah ni perkara yang berlaku, perkara yang direka orang selepas pada Nabi, maka ulama bahagi pada 5. Ni fa ahli sunnah wal jamaah. Tapi fa wahbi kata tak ada bahagi. Sebab dia pagi ayat ni, dia pergi ayat kata al bid'atu. Mana daripada hadis Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka hadis ni orang dok pegang semua ni hadis ni. Kullu bid'atin dalalah, bermula tiap-tiap perkara yang bid'ah tu, perkara Nabi tak buat ni, dalalatun, sesatlah ia. Tiap-tiap perkara Nabi tak buat, kita pergi buat. Supaya usalli, Nabi tak buat ni, kita mai usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin lillah. Hak ni Nabi tak buat. Kemudian kita mai buat. Siapa dia buat ni? Ulama buat. Usalli fardaz zuhri. Masa Nabi tak ada nah. Usalli tak ada. Lepas tu masalah tika Nabi tak ada gawa. Masa Nabi saat ni beri kanan, kata setengah ada saleh, kata setengah tak ada sapu muka, tengah sapu muka. Ni dia panggil perkara-perkara yang bid'ah yang timbul pada agama. Nah, ni usalli ni. Usalli fardaz zuhri, usalli fardal asri. Ni semua ni perkara yang direka-reka oleh ulama. Lepas tu perkara ni sunat ke, perkara ni makruh ke, perkara ni wajib. Hak ni ulama letak hukum, bukan kita. Nah, kita tak boleh notak, kita tak kuasa ilmu, kita tak siapa tangga. Ulama bahagi ni, perhati. Lepas tu fok-fok wahbi kata, oh bid'ah tak ada bahagi. Bid'ah satu dalalatun, sesat. Lepas tu Nabi kata wa kullu dalalatin finnar, dan bermula tiap-tiap kesesatan tu di dalam api neraka ia. Lepas tu dia kata wa kullu dalalatin, kamu kena perhati situ. Tiap-tiap sesat di dalam neraka. Kamu ada sesat hak mana? Kamu ada bid'ah tu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ulama bahas banyak. Masalah masuk dalam kullu tu belaka ke? Kullu tika ni kita pakai kullu jamik ke kullu majmuk? Kalau kullu jamik, saya nak bakal lepas lain neraka, masuk neraka. Umar kena masuk neraka. Zaid bin Sabit kena masuk neraka sebab apa ni? Hipung Quran. Maka hipung Quran Nabi tak buat. Mari masa Umar, masa Abu Bakar, Zaid bin Sabit, Muawiyah puak ni. Hipung Quran. Nabi tak. Puak ni nak pahna neraka. Kalau pakai kullu tika tu kullu jamik. Sebab kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau pakai kullu makna jamik, makna sekalian, maka Abu Bakar masuk dalam neraka. Umar kena masuk dalam neraka. Zaid bin Sabit masuk dalam neraka. Muan ni jamin kata Umar saat ni tu masuk neraka. Pas muan ni jamin kata Abu Bakar masuk neraka. Lepas tu hak masalah Nabi kata, "Hei Abu Bakar, Tuhan wi salam padamu. Hei Umar, Tuhan wi salam padamu. Dan Tuhan royak temu tu masuk syurga. Belum pada fuak ni nak mati Tuhan tak masuk syurga dah." Pakok ana. Perhati molek. Perhati molek tu. Pada kita surah kali lagi. Bid'ah itu dibahagi atas 5 bahagi, dan iaitu bid'ah tu. Iaitu bid'ah ni wajibun. Bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Bid'ah ni sungguh tak perkara Nabi tak buat, tapi buat dia tu masuk dalam rukun syaratnya, kata wajib kena buat. Walaupun benda ni Nabi tak pernah berlaku, Nabi tak pernah kerja, tapi masa sahabat pergi kerja benda ni. Tapi kalau tak buat benda ni,
Islam tu akan kau hancur, Islam kau hilang seperti masalah hipung Quran. Tu perkara wajib. Lagi-lagi. Dan haram yang kedua haram. Makna bid'ah saat ni tu haram. Lagi kada haram mana? Seperti kita tahu buat majlis japu jatuh tina haram. Haram. Semua ijma', semua ulama kata haram. Pasal tak apa bahasa dia dunia akhir ni kalau tak japu jatuh tina buat mulut ataupun buat makan tak sedap gak. Jadi tak nak angin. Haram tak? Haram. Lepas tu salah laginya masalah bid'ah saat ni tu. Tengok molek. Dan mandub. Bid'ah tu dikatakan mandub. Apa mandub? Yakni disunat akan dia. Bid'ah tu sunat. Tapi perkara Nabi tak buat. Tapi perkara ni disunat. Mana misalnya kita tahu. Supaya ber 2 kali hari Jumaat. Tengok. Ber 2 kali hari Jumaat ni masa Rasulullah. Ber 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Jumaat. Baik kali pertama masuk waktu. Duduk mari tok khatib nak mimbar tok khatib sana. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim ya ayyuhallazi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Belum ada tok khatib dah mimbar, maka muazzin tok bila bai pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bai 2 kali. Maka bai 2 kali ni masa Rasulullah ada tak? Tak ada. Ni reka orang kamar dia. Maka reka bid'ah ni dikatakan sunat ke makruh ke masalah haram. Jawab ulama kata disunatkan akan dia. Tu mandub. Tengok lagi. Dah. Dan makruh bid'ah tu dikata makruh. Dan mubah. Apa mubah? Yakni perkara yang haruh. Haruh mana? Haruh makan nasi 2 kali. Rasulullah makan nasi dengan makan wah. Rasulullah tak makan nasi, Rasulullah makan roti. Lepas tu buat kita makan nasi. Apa boleh tak boleh? Mu nak turut sunnah Nabi. Faham turut sunnah Nabi. Mu duk jauh. Kalau tih gigi, buat roti gigi. Lepas tu mu tak usah nak kereta Volvo, tak usah nak kereta Cat, tak usah nak kereta Pajero, mu nak utah. Muka mu nak turut Nabi ya. Pak mau itu kabeh utah nak utah tak usah nak kereta. Dia betong pun nak utah. Ada? Nak turut Nabi ya. Nak boleh utah pergi lah ke rumah, nak pergi bakak pun nak utah. Kalau turut sunnah Nabi. Kenapa ni? Sunnah Nabi. Faham kata tak boleh turut sunnah, tak boleh dah buat reka-reka masalah. Turut habis. Jangan makan nasi, makan roti. Nabi kadang-kadang makan nasi sedap, Nabi tak makan sedap, nasi tak ada. Lepas kadang-kadang Nabi makan roti molek satu tikar roti pecah aja. Pas roti pecah Nabi buh dalam tu buh cuka atas. Kucah-kucah dengan cuka nak lembut sikit roti tu. Nabi makan hati baik tu bawa lah tu tengok. Hangit ngepek hangit makan nasi, makan roti. Lepas tu duduk hari-hari makan buah kayu, makan timun batai. Pasal makan nasi. Lepas tu caklat tak caklat air tu tak makan air surprise tak makan. Nabi makan air biasa ya. Nabi tak makan nasi, Nabi makan roti, cicah dengan cuka. Lepas tu Nabi saat ni jalan apa kalau nak kenderaan, nak utah, nak kuda. Lepas tu Nabi saat ni tu dia tak nak kereta pun kita. Pak kita asal nak kereta lah ni. Kemana-mana akan beli utah sekor sore. Turut Nabi. Kenapa? Bid'ah pandai lah kau tu bid'ah, kau ni bid'ah. Lepas tu buat bid'ah kupo, ada bid'ah kafir. Mudah nak bid'ah kau orang kafir, mudah takfir kau orang. Ya golongan ni ilamat ya seni mudah-mudah kita kenal. Orang wahai takfir, orang panggil hukum ibtidak kau orang. Orang ni dia tak serupa dengan orang ramai. Tak boleh ni kafir ni. Mana usolli ni kafir ni. Aduh, dah. Tak boleh ni buat molok kafir ni. Yang duk gaduh. Nama kita duk kata kafir kau orang. Kafir yang kita kata demo tu lipat balik makan kita kelak. Sebab apabila kita kata kafir kepada satu orang tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita kata dia kafir tu lipat makan kita kelak. Ani takut ni. Sebab tu jangan gaduh. Nama bala tu mari lipat kita kelak. Tengok lagi. Dan arti bid'ah. Apa bid'ah? Yakni reka-reka buat teh yang Nabi tak buat tapi kita mai buat. Semacam usalli, semacam mu'lau. Bid'ah lah kau ni. Bid'ah itu yang wajib, itu barang yang masuk barang yang masuk, yang terkandung ia barang tu.
Apa bid'ah yang wajib? Yakni barang yang masuk, yang terkandung dan melekat pi ia yang ya barang tu dalam qawaid syarak. Yang masuk dalam qawaid syarak, yang masuk dalam kaedah-kaedah syarak, ia tak tubik luar daripada syarak, ia tak luar daripada kaedah syarak. Sungguh kata perkara ni Nabi tak buat, demo ni buat, tapi perkara yang buat tu tak tubik daripada luar kaedah syarak, tak tubik pada luar daripada garisan syarak. Dah duduk dalam kaedah syarak mana? Kaedah syarak yang wajib, kaedah syarak yang wajib sana mana? Seperti menyurat Quran. Tengok menyurat Quran weh. Menyurat Quran kalau zaman dulu menyurat ngarak dengan tangan ni. Lepas tu menyurat masa Nabi, menyurat di gawak, di batai tamah. Menyurat Quran di batai tamah. Nabi kata mau tuliskan Quran ni, siapa dia katibul wahyi? Orang yang tulis wahyu. Setengah daripada yang masyhur 10 orang. Setengah daripada katibul wahyi, orang nanti tulis wahyu yang turun daripada Jibril kepada Nabi SAW, katibul wahyi. Setengah daripada Zaid bin Sabit, dan setengah daripada katibul wahyi Umar ibn Khattab. Setengah daripada katibul wahyi ialah kena kepada siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Fuak ni fuak nanti tulis Quran yang turun daripada langit, turun pada Nabi, dia mau nak tulis. Tulis mana? Tulis di batu-batu al-ahjar, tulis di mana? Al-khashab, tulis di batai-batai tamah, di pelepah-pelepah tamah. Tulis dulu. Karena dia menyurat ni, asalnya menyurat ni bid'ah. Asalnya talaki Jibril. Siapa dia turun Nabi? Ialah Jibril. Jibril mik pada siapa? Mik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya nak Tuhan turun mai pada Lauhil Mahfuz. Kama dia Lauhil Mahfuz tu Jibril turun wari kepada Nabi. Sebab tika ni tok guru Nabi ialah Jibril. Jibril lah talaki dengan Nabi pelaga lutut ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu menyurat ni bid'ah lah ni. Menyurat Quran di batai tamah, menyurat Quran saat ni tu di pelepah tamah. Hak ni orang panggil hak masa Rasulullah suruh tak ada apa. Tapi hak mai lelaki ni tulis Quran ni. Tulis Quran jadi sebuah. Kadang-kadang tulis Quran dengan tangan. Kadang-kadang tulis Quran saat ni tu hak zaman dulu. Kalau kita pergi tengok Madinah ada 4 jilid. Tengah tu 4 jilid. Orang panggil wak dengan bluleh ni. Bukan kertas ni, bluleh. Bah Quran so tu satu buah tu tak silap ingatnya 10 juz. Ya wak 3 buah. Makna sebuah-sebuah tu 10 juzuk. 10 buah tu dan sebuah tu 10 juzuk, 10 buah tu 10 juzuk. Lepas tu dalam ni bukan kertas, bluleh. Lepas tulis dengan tangan. Lepas tu dengan kak aimah. Nah, kita tengok di Madinah. Madinah tak ada lagi lek belakang maktabah, orang panggil mathah ataupun pipitapan hak Madinah, ataupun orang panggil apa dia? Tempat taruh kesan lama Quran hak tulis dengan tangan. Ada banyak pesing Quran hak tulis zaman tu, zaman Utsmani, zaman kata khalifah. Nah, siapa dia? Abi Bakar, mari pada Utsman. Tu kita tengok. Ada khat apa? Hak kita duk baca lala ni nama al-gaba ar-rasmu Utsmani, rasam Utsmani. Kama ada rasam Utsmani, orang pakai panggil lah. Ada Quran Karim, orang panggil. Ada Quran Majid. Kalau gi dalam sejak Haram, sejak Madinah, hak ia pakai Quran Karim. Quran Majid ia buat tu baik. Kalau sebut tulis sini Quran Majid, maka fok-fok duk jaga sejak Madinah, jaga sejak Haram, ia akan buat tu baik Quran Majid. Dia tulis sini Quranun Karim. Pakai Quran Karim. Semua dalam sejarah, semua dalam sejarah dua sejarah Madinah Mekah, semua Quran Karim. Dia tak pakai Quran Majid. Kita tengok sana. Tulis Quran ni lah ni, hak tulis Quran lah ni. Tulis Quran dalam buku. Supaya tulis Quran lah ni banyak kan. Quran hak Malaysia, Quran hak Dubai, Quran hak Jazair, Quran hak Makkah Al-Mukarramah, Quran hak Al-Madinatul Munawwarah, Quran tempat tay kita. Banyak. Patu Quran hak baru lagi dia tulis akar merah. Masalah baris dia kalau misalnya ikhlas dia tulis akar enggak, baris hijau. Hak ni gawak bid'ah lako-lako ni. Masa Rasulullah tak ada buat belaka. Tengok molek menyurat Quran dan menyurat ilmu usul. Menyurat ilmu usul. Ilmu usuluddin. Menyurat ilmu usuluddin ni mula-mula orang kaya ilmu usuluddin siapa dia weh? Ialah kena pada Abul Hasan Asy'ari. Mula-mula orang kaya ilmu usuluddin. Wah dah. Awal salata awwalu man sannafa, yakni kitab usuluddin huwa siapa dia? Abul Hasan Asy'ari. Dia tulis kitab Al-Ibanah.
Mula-mula orang karang kitab Usuluddin ialah kena kepada Abul Hasan Asy'ari. Setengah daripada kitab yang dia karang nama Al-Ibanah. Kita tengok. Deh. Awal apa tu? Orang menyurat ilmu Usuluddin ni pun bid'ah masa Nabi tak karang. Dan ilmu yang bahasa syariah, ilmu yang bahasa syarak. Ilmu yang bahasa syarak gapo? Masuk belaka ilmu usul, ilmu tasawuf, ilmu gapo? Ilmu syarak lagi. Ya bahasa agama, ilmu nahwu, ilmu sharah, bahasa agama kan ni. Ilmu yang bahasa syariah, jikalau taktu atasnya atas seorang itu sia-sia, takut jadi sia-sia ilmu tu jadi hilang. Tiada dengan dimakan itu, dengan dimakan tak ada tulisan. Dengan dimakan itu, dimakan enggak yang tersebut daripada menyurat itu. Kalau tak menyurat, ilmu tu akan hilang, ilmu tu akan kosong, ilmu tu akan apa? Tidak ada. Kerana bahasanya tabligh akan ilmu syarak daripada orang yang kemudian rasul itu wajib pula. Nah, jadi kalau tak tulis ilmu usul, maka tak menyuratkan Quran, maka ilmu tu akalnya, ilmu tu akan hilang daripada fok-fok kita semua. Pas ilmu hilang pada masa kita ni banyak dah weh buat nah pajar-pajar ni. Kalau kita kira ilmu orang dulu banyak lagi, pahala ni rumah kita tak ada dah arut, orang tak ngaji dah arut. Pahala ni masalah mantik pun kau kurang mereka pondok besar-besar yang ngaji. Pahala ni arut tak ngaji dah. Ilmu faraid kurang orang ngaji, hendak kau hilang dah. Kau hilang. Dah kalau benda ni tak ada catat, tak ada tulis, pasti ia akan hilang. Kamu dia semua surat tuliskan kitab-kitab ilmu usul, tuliskan Quran ni kerana nak jaga daripada kehilangan dan takut jadi sia-sia ilmu-ilmu itu. Takut jadi hilang, kau hilang. Catat taruh orang kamar dia boleh tengok lepas tu kalau dia tak reti pergi ngaji. Ayo carinya ada tu orang panah deh. Tu lepas tu lagi dia katanya, gapo dia? Kenapa boleh kata kena catat taruh, kena tulis taruh? Kerana bahasanya tabligh akan ilmu syarak, menyampai ilmu syarak ni daripada orang yang kamar dia. Orang kamar dia selapis ke selapis, lapis selepas pada Nabi sahabat, lepas dah sahabat tabi'in, lepas dah tabi'in, lepas dah tabi'in orang khalah ni masuk kita kamar dia ni. Tulis supaya nak menyampaikan apa? Orang yang hijau menyampai daripada ulama yang terima tugasan daripada Rasul. Kamar dia menyampai tabligh akan ilmu syarak daripada orang yang kamar dia Rasul itu wajib pula. Wajib. Dan bid'ah yang wajib pula itu. Masalah menyampai, lepas tu tuliskan kitab-kitab tu bid'ah. Kerana menyampai itu satu hukum, satu perkara wajib kita kena menyampai, gantikan syarak. Tapi masalah tulis tu dikatakan bid'ah yang wajib, yang pasti. Itu menyurat ilmu yang bahasa furu'iyah. Saat ni ilmu yang bahasa usul, yang bahasa pokok, yang bahasa humi. Lepas tu pergi tulis ilmu yang bahasa furu'iyah, yang pesing cabai, yang pesing cawe, yang pesing dehe mana? Seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni orang panggil cabai ni daripada usul. Cabai ni pada ilmu Usuluddin, satu dehe daripada ilmu humi. Dan ilmu sarah. Dan pula ilmu sarah. Ni satu cabai dehe daripada humi. Mana? Dehe daripada Awwaluddin Ma'rifatullah. Kan? Tengok lagi. Dan ilmu badik. Ilmu badik. Ngaji cara badik. Cara endahnya Syi'ah jahiliyah. Kan? Dan ilmu bayan. Hasil ni dikata apa ni? Dikata majak akli ko, majak mursal ko, apa itu ada? Dan ilmu ma'ani, duk cara ma'ani Quran dan barang sebagainya. Tengok. 70 orang semua. Maka Umar pergi kecek dengan Zaid bin Sabit. Ni bid'ah yang wajibah. Dan setengah daripada bid'ah yang apa je? Yang kedua dikatakan arti wajib apa? Bid'ah yang wajibah ialah dikata bid'ah itu yang duduk dalam garis-garis agama, yang tak tubik luar daripada kaedah-kaedah syarak, tak tubik luar daripada kaedah-kaedah bagi syarak, tak tubik, tak melanggar pada kaedah syarak, seperti menyurat Quran. Menyurat Quran, tulis Quran di batai taman, tulis Quran di kertas-kertas, dan tulis Quran dengan aimah. Banyak kan buat pala tu bismillahirrahmanirrahim, maka tulis dengan aimah. Maka ketika ni bid'ah
Tapi bid'ah ini untuk nak jagakan Quran, maka nak selamatkan Quran, nak wi orang kamadian daripada Nabi, kamadian pada sahabat, kamadian pada ulama-ulama yang kamadian, maka orang boleh baca Quran sepanjang kita sekarang, walaupun selepas pada Nabi wafat 1444, maka kita boleh kenal Quran lagi, kita boleh baca Quran lagi, maka Quran yang bertumpuk, yang berhimpun di dalam satu buah 30 juzuk. Masa sini dah, siapa dia buat tengok? Dah menyurat misal ataupun menghimpun Quran jadi satu buah 30 juzuk pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di dalam ini dah duduk dalam kaedah syarak, tiada keluar daripada garisan syarak. Kerana Umar, Abu Bakar menyuluh selepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mati ramai daripada hufazul Quran 70 orang. Kerana apa? Kerana peperangan riddah. Dah kerana peperang riddah. Peperangan ahli riddah, maka sahabat mati ramai. Dah peperangan ahli riddah, maka mati ramai daripada para sahabat hak apa Quran 70 orang. Dah maka tika ni umat tak talih rawih kita nak hipung Quran rawih. Kena kutip dah Quran duk di batas taman, Quran duk di toko batu, Quran yang duk ditulis-tulis, kita kena hipung dah zik bin sabit sebab takut Quran tu hilang. Dah maka setengahnya daripada bid'ahnya dah. Bid'ah ya wajib Patu bid'ah segala lagi. Bid'ah yang haram. Masalah kita ada bercara ilmu syarak ataupun dikatakan bid'ah. Ni bid'ah ni Fatih molek. Patu ada mau kata tu ada mu. Tapi ulama ahli sunnah kata lagu ni. Patu kita turutlah sama semua pakat ada bubuk di ahli sunnah ni belaka weh. Kita tak ada nak kata kita ni kena, tak ada nak kata demo tak kena. Tapi cuba tengok sendirilah garisan-garisan ulama yang ramai tu siapa dia. Lepas tu kita tengok kitab hak karya ramai tu siapa dia. Daripada Al-Imam Sayyuti, Jalaluddin Sayyuti, imam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Sayyuti tak siapa mujtahid mutlak lagi, tapi kitab yang dia karya 900 buah lebih. Dia tak mengaku, tapi satu ketika yang mengaku tak ana mujtahid mutlak. Maka ulama wak uji dia, ulama wak cuba dia, maka ulama bertanya masalah siapa dia saat itu mengaku tak siapa tangga mujtahid mutlak. Ya karya kita ni 100 buah. Ni kita kira sini. Jadi kita tengok ginilah masalahnya. Ramai-ramai pok kita ni. Tengok ramai duk kat mana, ulama ramai duk kat mana, ulama hok bijak-bijak duk di mana, lepas tu ulama hok karya kita ni ulama mana? Ulama mana? Ulama Baghdad ulama mana? Lepas tu ulama Mesir ulama mana? Hok karya kita banyak ni. Hak duk catat kita taruh hak kita boleh duk baca lah ni, kita duk baca lagi, duk mengapa lah ni. Lepas tu kita boleh reti. Lepas tu kita duk kata ulama kita nak pakai tak boleh. Mung kalau tak pakai ulama, Qamah Marbawi mu hak siapa? Mu nak boleh kenalkan kalimah Arab, mu kena lakah Qamah Marbawi. Mu nak boleh kenal kalimah Arab dah, mu kena lepas daripada kita Qamah Mukhtarus Sihah. Jadi orang kita apabila ia alim, ia pandai, ia lupa diri. Hak ni kita takut kali ni. Orang daripada pandai yang lupa diri, orang ni berbahaya sekali-kali. Orang ni akan nak terujung dalam kebinasaan yang amat besar. Sebab tu pelajar-pelajar semua, dan apabila aling satu hari, jangan lupa bungkung tok guru kita. Orang lupa bungkung tok guru, orang ni tak ada nasib, lagi pula tak ada keberkatan. Ni boleh hoyak lalu, tak ada berkatan. Dah, sebab tu kita tengok Imam Syafi'i, walaupun ia aling satu ketika, ia klik mami Madinah mula. Ya jadi imam yang besar di Baghdad, ya aling besar di Mesir. Satu ketika klik ziarah itu imam ya. Ziarah tu guru dia. Siapa dia? Imam Malik, Imamul Madinah. Ya klik ziarah imam dia. Ya klik ziarah tu guru dia. Siapa dia? Imam Malik. Imam Malik mujtahid mutlak. Kemudian Imam Syafi'i yang ngaji, siapa mujtahid mutlak? Dia nak ikut Imam Malik tak boleh. Imam Malik nak turut dia tak boleh. Sama-sama tinggi martabatnya. Nak turut pergi mari tak boleh. Siapa orang panggil? Siapa tahap belakang hadis beratus-ratus ribu lepala Quran dalam dada, maka boleh kaji dia sendiri, nak turut pergi mari tak boleh. Tapi Imam Syafi'i dia tak lupa budi Imam Malik tahdak dia. Sebab tu kita learning jangan terlupa tok guru. Kalau lupa tok guru orang ni hacau. Ilmu banyak pun saja, tak boleh pakai kerja apa. Jangan lupa tok guru kita, wigapo kita. Sebab tu kita kecek kalau kita tak lupa tok udalo kita. Kita tak lupa melah bosan kita. Kita tak lupa tok yah bukit semua. Tok yah su gapo ilmu kita tak lupa. Sebab tu boleh berkat tara ni pok ni. Kita tak lupa budi tok guru kita ni. Kita boleh jadi orang pakai piyah baik ni. Boleh pakai jubah, boleh baca kitab. Udah-udah kita tak lupa. Babosin kita, asuh kita lah. Mula buah kata gopo kita. Tak payah su kata gopo kita. Mula tak payah bukit kata apa kita. Kita tak usah lupa apa ni semua ni.
Sebab tu Fok ni boleh bawa ilmu ni. Lepas tu boleh royak dia jadi berkat sikit-sikit banyak. Sebab tu Fok kita satu hari dia jadi alim yang lupa. Bukan Tok Guru nak suruh lupa, tapi demo nak berkat tu sebab demo kena ingat jasa Tok Guru terhadap demo. Demo kena ingat jasa orang tua demo terhadap demo. Lepas tu ulama ni dia kena ingat ulama sama ulama. Jangan lupa. Kita boleh baca kitab Mik Qamah Marbawi. Mula-mula nak boleh baca qamah kelimah makna apa? Kita tengok le Marbawi tulis qamah makna berdiri. Jalasan apa? Makna duduk. Makna kalamah mana apa? Kalamah mana bercakap. Tu makna Tok Guru kita paling besar Qamah Marbawi. Kita kena bersyukur besar benar-benar Qamah Marbawi jadi Tok Guru kita. Boleh kita kenal kelimah Arab. Lepas tu kita biasa baca dak keluh hadiah pada tuai ya semua. Ni. Ni ilmu sebab tu kita dengar pada Baba Zid pada busu dan pada Tok Guru lain mung nak berkat mung jangan lupa budi Tok Guru. Malam-malam duduk saja mung baca keluh sepatah dua hadiah pada Tok Guning. Pas Tok Guru kita tak ingat nama semua pada Tok Guru kita hak kita boleh ilmu. Kita hadiah semua nak malam. Inilah ilmu kita baru nak berkat. Budak-budak ni semua. Kalau nak berkat le hidup, nak berkat le ilmu jangan lupa. Nak jadi orang alim satu hari. Babo royak dah tu, babo ini boleh kecak dah rasa berkat ni. Rasa berkat lain kita boleh kecak rasa benar. Kita tengok orang duk mari yak bertalu tali kita tahu. Bukan kita. Bukan ilmu kita. Bukan. Ni orang panggil berkat tegu duk doa kita. Kena ingat molek. Jangan lupa apa ni. Lepas tu kita ngaji dah. Jangan lupa apa ni. Jangan lupa sekali-kali. Tak ada bisa lupa ni. Tok Guru tak bisa lupa. Sebab tu klik dala, masuk kubur Ramlah Ba. Klik dah, masuk kubur Tok Dala. Kalau kita pergi kalau kahwin, kita masuk kubur Tok Yah Bukit. Kalau kita pergi kat ni, kita pergi ziarah kubur Tok Yasu. Apa ni? Hak ni berkat kita ni, tapi kita tak nampak ni. Dah jangan lupa dah. Bid'ah yang wajib ni, makna kata seperti menyurat Quran ataupun menyurat misah. Quran ni, kalau hak zaman dulu, kita tengok. Pia-pia luar. Kita tengok di Kuala Teraja. Ada Quran 2 buah. Tulis dengan aimah. Orang Arab mari zaman tu dia habis makan ni. Putus makan ni. Lepas pada tu dia minta tukang dengan orang kampung situ. Dia kata aku nak makan ni sikit. Belalah aku nak Quran. Aku tulis dengan kangi. Quran aku tulis dengan tangan. Dia tukang dengan makan ni. Dia mau berah dia seguni. Dan ataupun sekarang dia Quran 2 buah. Lepas tu Quran tu tulis dengan tangan. Lepas tu Quran tu pelik sikit. Kalau pergi Quran tu dah. Kita tanya orang Kuala Teraja. Dekat dengan doye. Orang mana pergi Quran tu, kalau piye hujan turun, tak basah dia. Nak kata mukjizat Quran. Kelebih Quran, siapa dia pergi Quran tu, seorang tu tak basah. Lepas tu Quran tu sebuah lagi, kalau siapa di waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada, bila baca situ, mata tu bit mengalir dengan sedih. Pergi cari. Budak rumah baru ni. Pergi cari Quran duduk di Kuala Teraja yang ada dekat dengan pondok hamuk ni. Tempat Tok Guru bagi babolis sikit duk ngaji tu. Dah tapi lama dah boy pun tak ada lagi saing duk ada situ masa kita muda-muda masa duk ngaji pondok biasa duk tidur situ patu orang tua tu Quran ada sini 2 buah baik ya tu Quran orang Arab mari nego zaman dulu di Kodah di gawa di laut sana itu dia habis makan ni dia minta tukang makan ni dia Quran 2 buah dah tu kita kena cari benda-benda lagu ni untuk berkat kita dah masalah ni kita kena cari pokok ni pelajar-pelajar semua kita duk jalan mana lah apa tu tulis Quran. Pada zaman Khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk dalam kaedah syarak. Tak ada tubik luar kaedah syarak ni. Maka salah Quran tulis dengan tangan, Quran tulis dengan aimah. Ini tak ada keluar daripada kaedah syarak. Bukan langgar pada kaedah syarak dak weh. Dah. Kerana apa? Kerana Abu Bakar menyuluh mari selepas daripada wafat Nabi. Lepas pada wafat Nabi ni, fa hufazul Quran. Orang hafal Quran, hak dengan Umar, hak dengan Abu Bakar mati 70 orang kerana perang Riddah. Kerana masa zaman Abu Bakar di khalifah kita ngaji dah dalam Itmamul Wafa. Masa zaman bagi Abu Bakar dah tak ada kan? Kata Abu Bakrin ilal murtadin. Abu Bakar ada tulis pergi pada fak murtad. Hatta kan sahabat-sahabat pergi perang li kita liman man raja'a anil Islam. Mereka yang pulang pada Islam, ya tubik pada Islam, ya tinggal Islam. Abu Bakar sesekali. Fak ni mati ni 70 orang. Apabila mati 70 orang, umat tadi tak boleh kita kena hipun Quran buah kahwin. Kita kena hipun dah Quran, kena tulis Quran, we jadi sebuah. We duduk dalam setepak. Dah kerana Quran duduk dalam batas taman, Quran duduk dalam tulis, Quran duduk dalam batu, kita kena tulis dah. Dah. Ni orang panggil masuk dalam kaedah syarak dah. Seperti ni orang panggil kutik cukai sama-sama Islam. Hak ni dikatakan haram bid'ah juga kerana Nabi tak biasa buat haram lagu ni dah.
Lepas tu bid'ah wajib lagi mana? Menyurat Quran, ilmu usul, menyurat ilmu usuluddin seperti Abu Hasan Asy'ari, tulis ni bid'ah. Masa Nabi tak ada karya. Sebab apa? Nabi takwi karya, Nabi takwi tulis hadis, takut tukar hadis dengan Quran. Masa Nabi ning ning suruh tulis Quran, hadis takwi tulis. Walaupun benda tu daripada mulut Nabi, Nabi takwi tulis. Nabi kata lah, aku takut bertukar wahyu dengan hadisi. Aku takut bertukar hadisku dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi tak tekan kepada sahabat-sahabat suruh tuliskan hadis, takut bertukar hadis dengan Quran. Lepas tu ni orang panggil kawan ni, ni ilmu usul ni, makna kata kare ilmu usuluddin, awaluddin ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tulis ilmu usul, hak ni bid'ah. Sahabat-sahabat masa tu tak ada karya kitab lagi. Lepas tu orang kamar dia pergi karya kitab ni bid'ah yang wajibah, wajib kena karya sebab nak taruh pada orang kamar dia. Lepas tu pergi tulis ilmu nahwu, pergi tulis ilmu sarah, pergi tulis ilmu mantik, pergi tulis ilmu badik, pergi tulis ilmu ma'ani. Hak ni hak yang forok, cabai-cabai, rating-rating daripada awaluddin ma'rifatullah. Kalau dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lepas tu karya hak ni orang panggil bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana benda ni Nabi tak buat, sahabat tak buat. Karya ilmu nahwu masa sahabat tak ada. Masa Umar tak ada karya ilmu nahwu. Masa Abu Bakar tak ada karya ilmu sarah. Tapi pergi karya kenapa? Kerana ilmu ni orang panggil ilmu alat. Apa alat? Ini sebagai jadi tangga nak reti Quran. Ni sebagai jadi tangga nak sampai pada Quran. Maka ilmu ni asalnya jadi wasail, jadi tangga untuk nak reti Quran. Apabila dia jadi wasail, maka hukmul maqasid. Maka supaya dengan Quran wajib juga kita kena belajar. Supaya ni kan. Asalnya ni katuk pusat ni. Katuk pusat ni tak ada wajib. Pusat katuk bawah ni wajib. Ni. Hak wajib katuk bawah pusat, hak wajib katuk bawah kepala lutut. Lepas tu kan ada pusat wajib katuk ke? Sebab kaedah Imam Syafi'i kata, "Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun." Mu nak sepenuh katuk bawah pusat mu ni, maka mu kena katuk ratik pusat. Asalnya wasail nak sempurna katuk bawah pusat, kena katuk pusat atik. Sebab tu wasail nak sempurna katuk pusat, maka mu kena katuk pusat atik. Sebab itulah pusat tika ni jadi wajib kena katuk. Asal ilmu nahwu tak wajib ngaji, ilmu sarah tak wajib ngaji. Tapi untuk nak sempurna Quran, nak sapa pada reti ma'ani Quran, kena ngajikan nahwu. Sebab tu dia panggil wajib di atas jadi wasail ataupun wasilah tangga untuk nak sapa Quran. Supaya ni nak sempurna katuk wah perut, wah pusat, kena katuk pusat hati. Asal pusat tak wajib katuk. Tapi nak sempurna katuk bawah, kena katuk pusat hati. Sebab tu dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sebab tu kamar kata wallahu alam. Buka ni sikit dah. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Musannaf katana fa kana syarhan wafiyah wa mukhtasaran kafiyah wa munhallan safiyah wa litullabihi insyaallah syafiyah. Baca molek tu. Wa kana dan adalah ia hazal kitab. Ini kitab musannif ni. Kitab musannif ni lah. Kifayatul Muhtadi, syarah di atas negara Sulam Muhtadi ni. Baca dulu. Fa kana maka adalah ia hazal kitab ni syarhan wafiyah, syarah yang sempurna. Ya, kita bermakna kita dulu. Syarah yang sempurna. Lagi pula wa mukhtasaran kafiyah, dan pula direngkas akan dia yang memadai. Ya, makna kita lah. Wa mukhtasaran kafiyah, dan pula direngkas akan dia yang memadai. Ya, ringkas yang memadai. Ya, wa munhallan safiyah. Dan pula dia saat ni tu dia kata apa dia? Ringkas yang memadai. Ya, dan pengaliran. Ya, makna kata wa munhallan duk mengalir. Ya, mengalir. Ya, safiyah yang jernih. Ya, seolah tersupa dengan air, duk mengalir lagi pula jernih. Walitullabihi, bagi segala penutup ini kita insyaallahu taala, jika kanak ki Allah Taala tu syafian, sempurna. Ya, syafi sempurna. Tengok, maka terjadilah ia hazal kitab Kifayatul Muhtadi ni. Tengok dulu. Ia kitab apa? Kitab Kifayatul Muhtadi ni. Keterangan, jadi keterangan. Keterangan apa? Keterangan
yang sempurna dah. Seolah kata kitab Kifayatul Muhtadi ni sebagai jadi keterangan pelita yang menyuluh yang terang ia, yang sempurna ia. Dan ringkasnya kitab ni tak ada besar sangat, ringkasnya kecek tak panjang sangat, yang memadai ia, yang memadai ataupun memadai. Kitab ni orang panggil ringkas, lagi pula orang panggil huraian yang sempurna, lagi pula keterangan apabila tengok rasa terang sempurna, lagi pula ringkasnya kecek tak panjang, tak jadi belebeh. Dan pengaliran mengalir air, seolah tak supaya air duk mengalir, ilmu yang jernih duk mengalir dalam kitab ni. Orang panggil serupa dengan air, tapi orang panggil air tu dibanding apa? Serupa dengan ilmu dah. Ilmu duk mengalir serupa dengan air dah dalam kitab ni. Dan bagi penutupnya, penutup bagi ini kitab Kifayatul Muhtadi, syarah bagi Sulam Muhtadi ni, penawar yang menyembuh. Jadi penawar. Penawar ni menyembuh dah banyak. Penawar ni hak kita nak sekalinya. Ubat tak sena, ubat tu kadang-kadang bahaya. Supaya orang makan ubat kelajak, ubat macam manis dah. Jadi tai lama-lama. Makan ubat macam manis, makan ubat wacai, makan ubat darah tinggi, banyak dah. Lama-lama timbul pula satu penyakit kepang jadi tai. Gapo tai? Wah pinggih. Sebab tu ubat ni tak ada baik mana. Dia nak bahaya. Tapi penawar ni ya baik. Supaya penawar ikan duyung, penawar orang lekat tulen. Tu penawar lah kau tu. Panah, benar, demir panah, maka makan penawar lepas dah kan sejuk, kau sejuk. Maka kita ni sebagai dibanding oleh musannif supaya penawar ia menyembuh. Insya-Allah taala habis kat tu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasal anak kita lu. Wala haula, dan tidak jenis hilah. Salata wala haula ai an maksiatillah. Tulis kita lu. Wala haula, dan tidak jenis hilah, tidak boleh lari ai an maksiatillah, daripada deraka pada Tuhan. Wala quwwata, dan tidak jenis kekuatan ai fi taatillah, pada nak kuat tentang ibadat, gagah ibadat. Tak ada jenis helah daripada maksiat, nak lari pada maksiat tak boleh, tak ada kekuatan pada taat. Illa billahil aliyyil azim, malaikan billah ai illa bimaunatillah, malaikan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, al-azim yang maha agung ia. Dan tiada daya, tiada daya tu ya pasal la haula. Tu terjemah musannif. Dan tiada daya dan upaya, tak ada daya upayalah, tak ada daya nak lari daripada deraka Tuhan. Tak sih buat maksiat cekak dah, tak sih jatuh dalam minum arak, nak lari cekak, tak mau makan reba, nak lari cekak daripada jatuh zina, Allah lari cekak-cekak dah. Dan upaya, usaha habis diri dah pada nak mutak tapi tak jadi weh. Malaikan dengan Allah, yakni malaikan dengan Tuhan. Apa malaikan dengan Tuhan? Yakni malaikan dengan pertolongan Tuhan. Malaikan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan mana? Yang amat tinggi. Tuhan yang amat tinggi. Lagi amat mulia. Tuhan yang amat tinggi dan amat mulia. Habis kat tu. Wasammaituhu Kifayatal Muhtadi bisyarhi Sulamil Mubtadi. Gitu. Baca molek. Wasammaituhu, dan meletak nama oleh aku, kata musannif Tok Syekh Daud kita ni. Wasammaituhu, dan meletak nama lah olehku. Aku letak nama kitab ni ni. Meletak nama lah olehku karangan Muhammad Nur. Di atas syarah Sulam Muhtadi pada ilmu tauhid. Karya tu daripada Tok Syekh Daud kita lah ni. Wasammaituhu, dan meletak nama ataupun meletak nama oleh aku letak nama akan dia akan hazaz syarha, tak situ ramai. Wasammaituhu, dan meletak nama dan memanggil oleh aku akan dia akan hazaz syarha, akan ini syarah ni lah. Tak nama tak? Kifayatal Muhtadi, akan kitab namanya Kifayatal Muhtadi. Apa Kifayatal Muhtadi? Asal makna Kifayatal Muhtadi ni memadai dan mencukupi bagi orang yang terdapat hidayah. Tulis itu lah.
asalnya kifayatul muhtadi ni makna cukupi dan memadai bagi orang yang terdapat hidayah. Tapi ketika ni sudah jadi alam dah, sudah jadi nama bagi satu kita. Tapi nak ayat makna asal tu memadai, mencukupi bagi seorang yang dapat petunjuk. Meletak oleh aku akan hadza syarah kifayatul muhtadi, memadai bagi orang yang dapat petunjuk. Letak nama kifayatul muhtadi ni bisyarhi, dengan huraiyah, nak syarah sulamil mubtadi, akan tangga bagi orang yang baru masuk belajar. Aku nak syarah kitab Sulamal Mubtadi bagi Tok Syahdak ni, supayanya aku nak hurai jadi cerah, nak jadi nyata lagi. Dan aku namakan dia akan ini syarah Kifayatul Muhtadi, bagi menerangkan cahaya Sulamal Mubtadi. Habis kata Allahumma amma nafa'ahu wa a'zama fil qulubi waqa'ahu waj'alhu khalisan ladaika wa zulfatal ilaika. Tengok lu, baca mula. Allahumma, doa musannif ni. Allahumma apa bagi molek? Allahumma amma nafsahu wa a'zama fil qulubi waqa'ahu waj'alhu khalisan ladaika wa zulfatan ilaika. Tengok molek makna apa? Hei Tuhanku, asal Allahumma dengan ya Allah, asal gitu. Allahumma asal ya Allah, wahai Tuhanku, hei Tuhan matku, liputikan pergunaannya. Minta Tuhan liputi guna bagi kita ni. Minta Tuhan liputi bagi orang ngaji, orang belajar, orang mengajar dah dapat meliputi dengan ilmu naf'ah bagi ilmu kita Kifayatul Muhtadi yang dikatakan syarah bagi Sulamal Muhtadi. Minta liputi, minta lekapi lagi pula dan membesarkan. Minta Tuhan besar, berasa agung, berasa lebih pada segala hati tempatnya, tempat bagi kita, bagi kita Kifayatul Muhtadi. Jadi apabila orang tengok berasa besar weh, berasa mulia weh, berasa agung, sebab tu satu-satu ilmu kita nak dapat, kita nak asih, kita kena mulia, kita kena besar, kita kena hormat, berasa saya baru kita dapat. Maka musanya kita berdoa mintalah kita ni Kifayatul Muhtadi ni, apabila orang tengok tu hewi dah capak dalam hati kata berasa besar, berasa lebih, berasa agung pada tempat dia, dan menjadikan dia akan ini kita Kifayatul Muhtadi ni khalis, yakni sucinya, bersihnya di sisi engkau, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tengok tu aku buat ni, minta bersih, ikhlas dengan engkau ya Allah. Sebab tu kerja apa-apa kena ikhlas kena ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, kerja kacau, tak ada khabsah. Lebih-lebih lagi kerja agama. Kalau kerja agama sama ada masjid, sama ada pondok, sama ada tadika, kalau ikhlas saya tak ada, nantilah tadika tu hancur. Kalau pondok tu kau jatuh. Kalau masalah masjid pun kalau imam tak ikhlas, tu khatib tak ikhlas, masalah kerja agama tu kau turun. Sebab tu ikhlas musannif kata ni, mintalah kita dia ni suci semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk kata ku ni pandai, ku ni tidak. Di sisi engkau dan di pimpinan, didampingan bagi engkau bagiku pada engkau. Minta dipada dimingga dampingkan dan dampingan bagiku, dampingan saat itu bagiku kepada engkau, wazulfatan ilaih. Kalau aku saat ni ada salah, kalau aku ada silap dengan engkau ya Allah, mintalah dampingan itu kepada engkau ya Allah. Mintalah engkau ampunlah, engkau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Masalah gelecoh kita, silap kita, semua itu aku kembali pada engkau ya Allah. Sekarang tu kamar kata wallahu alam. Buka kitab ni pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka kitab ni pula dah. Tu dia. Babu ma jaa. Dah. Buka ni tak tu dulu dah. Babun fi adabin wa masaila minas salami. Ai hadza babun, ini satu kitab, satu bab nak bicara. Haza babun, ini satu bab, kainun yang adalah ini bab,
fi adabin ai fi bayani adabin, nak menyata adab-adab wisalah tu lagu mana. Kalau kita anak murid nak wisalah tu lagu mana pada tok guru. Tok guru duk ngajar greng kita kata assalamualaikum. Kalih nak tengok ti adab tu. Misalnya orang duk ngajar hari ni, kita masuk pak wisalah, dia duk mengaji duk khusyuk molek kita assalamualaikum. Ini makruh wisalah pada majlis orang duk mengajar. Ataupun dia mau duk baca Quran, duk baca Quran lah, duk tafakkuk Quran lah, duk masalah tasmid Quran, kita pergi wisalah kejut orang duk tasmid lupa habis. Ni orang panggil tak ada adab. Kena ada adab juga cara wisalah. Fi adabin wa masailah, dan pula segala masalah orang panggil jar dengan fathah tu. Tu salah tak? Babun fi masailah. Ini suatu bab fi masailah, ai fi bayani masailah, pada nak menyatakan masalah minas salam, daripada wisalah. Tengok. Rawaina fi sahihil Bukhari. Meriwayatlah oleh Abi pada Sahih Bukhari wa Muslim, dan pula Imam Muslim kata an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, yusallimur rakibu, memberi salamlah oleh orang naik kenderaan. Misalnya kita partai kita ni nak kenderaan ke nak kereta. Kalau zaman dulu nak unta ataupun nak kuda, nak emah. Deh. Pada tempat kita ni naik kereta, kita nak kereta pun masuklah kampung tu pun nak balik kampung. Kemudian kita ni orang nak kereta ti, ataupun kalau zaman dulu nak unta ataupun nak kuda, maka orang nak kuda, nak unta ataupun nak kereta sunat wisalah alal mashi, di atas orang berjalan kaki. Orang ni duk berjalan kaki, kita lalu kat tepi dia, assalamualaikum, buka cuming cerai, assalamualaikum. Kita orang yang naik kereta, maka sunatlah wisalah pada orang duk jalan kaki. Kalau bapa mak Ramli Katang dulu dia, masya-Allah, bapa mak Ramli Katang ni hidup saleh. Dia lalu kat kampung bah dia, assalamualaikum, assalamualaikum, tuas parak bawa gitu. Bawa tebah. Dah. Dia pergi dalam satu ketika tu, pok ni duk kata noh. Besing surat ataupun beli cahaya tu main Mekah. Pakaknya saleh, pakaknya dakak dia ni. Ya orang wahyu saleh, tua tu besar, lagi pula bau tebal, lepas tu ya wis saleh, pas orang kasar. Kalau dia baca kitab sini lek batah tu tengah cerak. Dia duk ponok dulu, dia baca tah bala bo tua tu, duk sungai dengan sute-sute. Suara kasar. Lepas tu mabuk mak Ramli Katang ni orang wahyu wis saleh, hidup saleh. Lalu pak assalamualaikum, dia mau tak ada wis saleh dia dulu. Assalamualaikum, dia jumpa assalamualaikum, assalamualaikum. Ya wahyu wis saleh. Pak itulah ni, dak, oi, apa? Mungkin dah. Tak ada assalamualaikum dak. Ada mak, oi, mana motang Pohon tak ada tanya pohon dah. Motang, tu. Boleh pokpin hari. Susu jual baiknya mana? Tak berapa ting. Tak ada wis saleh, baik tu kita tak selamat. Saleh mana selamat. Assalamualaikum, selamat tak kamu? Demo waalaikumsalam. Selamat tak kamu ngati? Hatu minta selamat. Ni oi, ngana oi. Ngana nampak tarak tu nampak ku, doa ngana nampak ku dah. Wih lah saleh dulu. Ni tak ada tengok. Ngana tak awak mu nampak keteng ni. Nak mati dah. Tanya tu nak tanya molek lah awak dah. Saleh lu. Jumpa pak saleh re. Nak mutu dek pun saleh lah kau orang. Ni kan nak hukum tu kau tahu aku pun tak ada saleh lalu. Saleh dah. Masuk pot tanggung saleh, tanggung tu saleh weh kau aye weh. Dah. Wisalah lah orang nak kuda di atas orang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qaidi, atas pada ar-rakibu. Yusallimul mashi, memberi salam lah oleh orang jalan kaki. Wisalah 'alal qaidi, di atas orang duduk. Demo ni duduk takhisi duk buat foya kita jalan kaki ngok-ngek. Assalamualaikum. Foto jalan ke? Foto nyata tu. Assalamualaikum. Wisalah tu assalamualaikum. Apa duk kacau ni? Dak orang kaji weh. Nak buat terik lah haji ni. Dah 3 terik kau lepas tu buat duk macam tu, rajang nak kari. Misalnya lu, buat duk nyatok tu. Kita misalnya, kadang-kadang dia tinggal dengan hati dia. Misalnya aku berhenti tu, tak malu kat dia. Kita lalu jalan kaki, nampak dia mau ni duk buang mulai kita. Assalamualaikum. Kalau duk ngupak, ngupak sah. Dengan kita misalnya dah. Duk apa weh? Ni duk buah-buah aja ni. Duk masalah duk fikir-fikir nak buat umur 3-4 lapis ni.
Patu nak buh kali po itu ini nak buat umur. Patu nak phai bun ka, bun layar tah nu. Doh sedak dia. Orang jalan kaki wisale pada orang duduk. Wal qalilu 'alal kasir, orang yang sedikit wisale kepada orang banyak. Demo ni sikit nampak Jumaah tu ramai. Duk sorak kawa. Dah sorak sana tu dah ramai. Sorak hak nak buat sujud. Sama sorak ramai dah. Lepas tu kita lalu kita 2-3 orang. Assalamualaikum. Hei Jumaah ya jamaah. Duk buat apa tu weh? Ni sorak sujud ni lah. Wang untung sujud nak buat ni habis 2-3 juta nak ambil duit mana ni duk sorak. Lalu orang sikit misalnya di atas ramai. Wa fi riwayatil Bukhari, dan sabit pada riwayat Bukhari dah yusallimus saghiru 'alal kabir. Ni adab ni. Ni masalah adab. Lagi pula cara-cara nak wisalah. Orang duduk tak kereta wisalah pada orang duduk jalan. Orang duduk jalan wisalah pada orang duduk nyatak. Lepas orang nyatak sana tu wisalah pada orang duduk ngesap. Lepas tu orang yang sikit misalnya pada orang banyak. Lepas tu setengah dari riwayat dicerita pada hadis Bukhari lagi, yusallimus saghir, wisalah orang budak-budak. Yusallimus saghir, wisalah lah budak yang kecil itu. Wisalah budak-budak ni kanak-kanak 'alal kabir, di atas orang tua. Budak-budak lalu tepi orang tua, maka sunat budak tu wisalah ke orang tua, bukan orang tua wisalah pada budak. Wal mashi 'alal qaidi, dan orang duduk wisalah kepada orang jalan, wisalah pada orang duduk. Wal qalilu 'alal kasir, dan orang yang sikit wisalah pada orang ramai. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. Qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama hadzal mazkuru huwa sunnah. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. Kai pula